Waktu ini Ustaz Syakir telah pun sedar dan dia dalam keadaan sihat walaupun kecederaannya masih belum pulih lagi. Ustaz Syakir bertanya pada anak saudaranya mengenai Datin K dan Kak Jah. Namun Kamarul menjawab Datin K telah pulang ke Kuala Lumpur. Balik ke Kuala Lumpur ke atau Wadi Safia? Ustaz Syakir inginkan kepastian. Umi dah telefon ke sana. Datin tak ke sana pun. Ustaz Syakir berasa pelik. Maknanya, dia pergi tanpa memberitahu Kamarul. Dia pergi tergesa-gesa seperti kali pertama bermalam di Ar-Raudah dahulu. Pasti ada sebabnya dia terpaksa pergi tergesa-gesa begitu. Mungkinkah Datuk Safwan memaksanya ikut pulang? Sebenarnya, Datin datang ke tempat kita sebab dia nak lari dari suami dia, Kamal. Datin kata suaminya ugut nak bunuh dia. Sebab Datin rahsiakan di mana anaknya yang hamil tu berada. Datuk nak paksa anak dia gugurkan kandungan. Datin tak setuju. Ustaz Syakir cuba menjelaskan walaupun dengan keadaan yang memerikkan. Kamarul mula faham apa yang berlaku. Maknanya, Datuk tu tuduh Pak Ngah lah bersubahat sembunyikan anak dia. Ustaz Syakir mengangguk perlahan. Selepas itu, Haji Mukri, Ummu Safia dan Umairah telah sampai ke hospital untuk melawat Ustaz Syakir. Sebentar lagi akan masuk waktu asar. Tetapi, bayang Kabil dan Pak Husin masih belum kelihatan. Pelik, suara laungan azan Afan tak cukup kuat ke untuk mereka dengar? Ketika melangkah ke surau tadi, Iqbal ternampak Kabil sedang termenung dan amat gelisah di beranda. Dia tidak mahu mendekati adiknya itu. Namun dia berasa sedih. Nampaknya Kabil masih belum berubah. Papa Husin pun masih seperti dulu. Selepas selesai solat, Syahira datang berjumpa dengan Ustaz Iqbal. Tujuan Syira adalah untuk memastikan sama ada Ustazah Umairah sudah beritahu ke tak pesanan mengenai luahan perasaannya. Tapi nampaknya Ustazah Umairah tidak beritahu pun apabila melihat reaksi Iqbal seperti tidak tahu apa-apa. Awak dah berdepan dengan saya? Cakap je lah. Ustazah banyak urusan, mungkin dia terlupa, balas Iqbal. Tak ada apa. Sebenarnya, cuma saya nak minta tolong Ustazah beritahu Ustaz yang saya jatuh cinta pada Ustaz. Syira menjelaskan. Astaghfirullahalazim. Iqbal tergamam. Maafkan saya, Syira. Saya dah pernah beritahu sebelum ni. Awak semua ni macam adik-adik saya. Assalamualaikum. Iqbal pantas meninggalkan Syira. Syira menghentak kakinya. Ustazah Umairah pun satu saja nak memalukan aku. Tak boleh harap. Kalau aku minta tolong, sikit pun dia tak mau tolong. Kalau Dania, masing-masing berlari nak tolong dia. Dengan aku, sebelah mata pun tak pandang. Keadaan Dania seperti dirasuk syaitan. Dia menjerit-jerit dan tidak henti-henti memukul perutnya. Semua puteri yang berkeliaran terus menuju ke bilik Dania. Mak Yam juga datang ke situ dan cuba menenangkan Dania. Astaghfirullahalazim. Dania, kenapa pula ni? Ummu Mariam menghampiri kata Dania. Sofia yang duduk dalam bilik itu pun berasa takut melihat Dania. Mak Yam sangka ada orang yang mahu kenakan Dania. Tetapi bukan. Sofia telah menjelaskan semuanya kerana semua puteri masing-masing sibuk beriadah di luar sana. Nampaknya Dania mengalami tekanan emosi. Dia seperti tak boleh terima takdir hidupnya begitu. Mak Yam mengambil keputusan untuk mengajak Dania duduk di biliknya. Tetapi Dania tidak mahu juga. Dania menyembangkan mukanya ke bantal. Dia terus menangis. Kabil berasa rimas dengan sikap abangnya. Bila kakinya telah melangkah di Wadi Safia, dia tidak boleh melakukan sesuka hati. Iqbal berasa terkilan melihat adiknya tiada di surau tadi. Hampa hatinya kerana adiknya masih lalai dengan kehidupan mewahnya. Begitu juga dengan Pak Husin. Boleh dikatakan didikan Pak Husin yang menyebabkan Kabil menjadi begitu. Iqbal terdengar sesuatu.
Dan bunyi itu adalah deruan enjin. Motosikal kuasa tinggi menderam di laman Wadi Safia. Iqbal menoleh ke arah mereka berdua. Encik Husin membonceng motosikal yang ditunggang Kabil. Mereka sudah pergi. Pergi ke mana? Beberapa anggota polis telah datang ke resort Al-Raudah untuk menyiasat kes yang ada kaitan dengan Ustaz Syakir dan Datin K. Pihak polis telah menemui kunci chalet VIP yang menunjukkan kunci itu dari resort berkenaan. Anak saudara Ustaz Syakir iaitu Kamarul bertanya pada anggota polis itu, di mana mereka mendapat kunci itu? Kunci itu didapati dari mayat seorang wanita yang dikenal pasti sebagai salah seorang tetamu Al-Raudah. Kamarul terkejut mendengar penjelasan mereka. Dia berasa seram sejuk. Datin, Kamaria? Soalnya dengan perasaan tidak sabar. Pegawai polis itu mengangguk. Nasib Datin sangat baik. Dia ditemui dalam keadaan kritikal oleh seorang nelayan tidak jauh dari sini. Kemudian Haji Mukri datang kepada mereka selepas makan malam dengan Umi dan Umairah. Dia mahu tahu apa yang sebenarnya berlaku hingga polis datang ke situ. Menurut laporan polis, seorang lagi wanita bersama Datin telah ditemui meninggal dunia. Dipercayai kematiannya akibat tembakan di dadanya. Kak Jah sudah tiada. Haji Mukri pun bekerjasama dengan pihak polis untuk bantu siasatan. Dia menceritakan semuanya mengenai Datin K, Datuk Safwan dan Dania. Tugasan polis pun telah menjadi mudah dan maknanya pihak polis perlu memburu Datuk Safwan sampai dapat. Haji Mukri berasa risau andai Datuk Safwan dapat tahu di mana Dania berada. Dia mengambil keputusan untuk balik ke Wadi Safia pada malam itu juga. Semasa Haji Mukri, Ummu Safia dan Umairah mengemas barang, Haji Mukri pun menceritakan apa yang sudah jadi pada Datin K dan Kak Jah. Umi berasa sedih kerana Kak Jah sudah tiada. Wanita itulah yang selalu membantu Datin dikala Datin dalam kesusahan, sehingga dia menjadi mangsa korban di atas kekejaman Datuk Safwan. Tuan Haji, ini Abang Mael, pemandu Al-Raudah. Abang Mael akan hantar Tuan Haji balik ke Wadi Safia. Saya rasa Tuan Haji tak boleh memandu tengah malam dan dalam keadaan macam ni. Kereta Tuan Haji tinggal je kat sini. Besok Abang Mael boleh balik dengan Ustaz Iqbal dan Ustaz Afan ikut untuk ambil kereta tu. Cadangan Kamarul melegakan Umi.